Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam Jumaat kepada penonton setia Wanita hari ini. Kami kembali untuk siaran anda hari ini. Pastinya kami bawakan banyak perkongsian dan juga manfaat untuk anda. InsyaAllah kita sama-sama kita sebarkan kebaikan untuk hari Jumaat ni. Betul tu Fatin, hari Jumaat ni kalau kita buat kebaikan katanya berlipat kali ganda pahala yang dapat. Tapi kami nak buka juga siaran WHI hari ini dengan kabar gembira dari pemain skuash wanita negara dari S. Siva Sanggari yang telah pun meraih pingat emas kedua di Sukan Asia. Tahniah kita ucapkan. Dan Fatin, untuk pengetahuan juga, pertarungan sengit selama 1 jam berdepan dengan lawannya dari Hong Kong ini juga telah menunjukkan ketahanan mental yang sangat tinggi yang boleh dijadikan contoh terbaik bukan sahaja untuk atlet-atlet baru tetapi juga untuk kita semua masyarakat Malaysia. Walau apa pun keadaannya, jangan putus asa Fatin. Ini antara perkongsian kabar gembira daripada Sukan Asia di Hangzhou 2022. Tahniah sekali lagi kita ucapkan, semoga yang lain juga turut bersemangat. Betul. Untuk kita banggakan seluruh rakyat Malaysia. Dan hari ini pastinya kita bawakan topik istimewa, hikayat perkahwinan. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tapi sebelum kami nak wawarkan berkenaan dengan topik, kita nak saksikan terlebih dahulu TikTok yang dirangkumkan oleh rakan kami. Lunch dengan suami. Macam ni ke perasaan keluar lunch dengan suami? Wah, best je keluar lunch dengan suami. Macam ni guys, kalau korang kerja office, lepas tu suami kau cakap, sayang, jom lunch sama-sama. Ku tetap di sini, temani aku sepanjang hidupku. Percayalah, ku akan setia menemanimu hingga akhir hidupku. Ku kan di sini. Kita kena tahu apa yang dia suka dan tahu apa yang dia tak suka. Banyakkan buat apa yang isteri suka dan tinggalkanlah perkara yang isteri tak suka. Macam masa mula-mula kita mengurat dia dulu. Percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. InsyaAllah Ramadan membawa Pasti ramai yang dapat teka apa agaknya topik yang bakal kita bawakan pada hari ini, iaitu mengurat pasangan. Bukan saja nak mengurat sebelum kahwin, tapi selepas kahwin pun kena mengurat pasangan juga. Tapi kita nak tinggalkan sebentar sesi mengurat kita. Kita nak bawa masyarakat hari ini untuk lebih peka dengan, kata orang, kerja-kerja kebajikan yang berlaku di sekeliling kita, kerja-kerja komuniti ataupun kerja-kerja yang melibatkan kemasyarakatan ini. Dan pastinya untuk kita berbincang ataupun untuk kita cerita dengan lebih lanjut, saya nak cakap tentang program komuniti McDonald's dan juga RMHC. Pastinya di sebelah saya ada 2 orang tetamu yang cantik jelita. Di sebelah saya adalah Puan Syamsidah Yahya selaku pengarah komunikasi Korporat McDonald Malaysia. Assalamualaikum Puan, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanannya siapa tak kenal dengan Farah Fauzana selaku selebriti jemputan. Assalamualaikum Farah, sihat? Baguslah Syiran cakap, masya-Allah. Alhamdulillah. Dia macam belajar dari episod ke episod. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita nak cakap tentang program ini, McDonald's dan juga masyarakat. Mungkin Puan Syamsidah boleh kongsikan sedikit mengenai program ini terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum semua penonton. Program kemasyarakatan McDonald's ni dah bermula dah lama sebenarnya. Bermula daripada tahun 2017 lagi. Program ni kami namakan Program Community at McDonald's dan RMAC. RMAC merupakan badan kebajikan pilihan McDonald's, ya. Jadi kami bergabung bersama-sama menjalankan aktiviti kemasyarakatan dari sepanjang tahun.
terdapat lebih kurang 18,000 aktiviti kemasyarakatan yang kami jalankan sepanjang tahun. Jadi aktiviti itu kalau nak tanya kenapa 18,000 aktiviti ni banyak ni. Sebenarnya restoran kami di seluruh Malaysia ada 355. Jadi mereka yang turun padang mendekati komuniti di mana mereka beroperasi. Itu yang dapat 18,000 tu. Ya, antara contoh-contoh dia pula aktiviti kemasyarakatan kami memberi sumbangan makanan pada frontliner, bagi makan rider baru-baru itu ni, MACD belanja rider, Hari Guru, macam-macam lah, panjang untuk saya ceritakan. Sambutan hari jadi. Betul. Okey, baik, saya difahamkan bahawa bulan komuniti ini dilaksanakan pada Oktober, betul? Mungkin boleh ceritakan sikit tentang bulan komuniti ini. Bulan komuniti kami jalankan setiap tahun pada bulan Oktober. Sangat istimewa. Tujuan utamanya adalah untuk memberi keceriaan kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Jadi komitmen kami pada tahun ini, bulan komuniti, kami akan turun mendekati 400 rumah kebajikan di seluruh Malaysia dan mengadakan majlis sambutan hari jadi yang meriah tu, yang birthday party at MACD itu bersama insya-Allah 12,000 kanak-kanak. Seluruh Malaysia lah. Jadi restoran kita akan turun mendekati. Just imagine dengan 12,000 kanak-kanak ni, kadang-kadang ada di kalangan mereka tak berkesempatan kan nak sambut hari jadi masa kecil tu kan memerlukan kos dan sebagainya. Tapi itulah dia menariknya dengan aktiviti ni, memberi peluang. Tak kira lah birthday you awal tahun ke hujung tahun ke, tapi kita sambut semua pada bulan ni. InsyaAllah. Okey, baik Farah, mungkin Farah ada pesanan sedikit untuk penonton-penonton di luar sana tentang program ini. Okey, saya first of all saya ucapkan tahniah kepada McDonald's sebab membuatkan aktiviti ini kerana memberi peluang kepada bukan saja pelanggan tetapi kepada komuniti yang di kawasan setempat itu untuk merasai kegembiraan. Moga inisiatif ini bukan saja terbuka kepada pelanggan McDonald's ataupun kita yang berada di hampiran, tapi membuka kepada semua kat luar sana untuk menjadi sukarelawan, untuk orang kata berbakti, give back to the society, ialah dengan memberikan penghargaan kan. Bila kita dah menerima, selalu kita nak give back. Kalau tengok dengan video-video ni baru berlaku ni. Seronok ni nampak. Syirah ni baru berlaku. 2 hari lepas selesai dekat area Pantai Central Park. Dan insya-Allah kita juga akan pergi ke beberapa lokasi selepas ini di Ipoh. Dan kita juga ada carnival. Ya, kita ada carnival Family MACD 28-29 di Putrajaya. Jadi orang ramai semua. Putrajaya, Penang dan Johor Bahru. Okey, baik. Untuk mereka yang berada di kawasan sana, jangan lupa untuk ambil peluang ini. Baiklah, Puan Syamsidah Yahya dan juga Farah Fauzana. Sebenarnya saya nak simak banyak lagi, tapi itu je masa kita ada. Saya dengar pasti awak nak pergi mengurat. Kejap lagi saya nak pergi mengurat. Awak join tak? Saya akan mengurat dari jauh lah. Dari jauh. Bagi tahu dekat Fatin, jangan mengurat kokok sangat ya. Okey, jadi kita akan kawal dia. Baik, terima kasih banyak-banyak. Kita akan kembali sekejap lagi. Kita nak mengurat siapa ni? Kita berhenti berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Ada sesuatu nak kami kongsikan khususnya kepada kaum wanita di luar sana. Hari ini saya berbesar hati kerana saya ada 2 tetamu di studio. Kita nak kenalkan. Di sebelah saya kita bersama dengan Safura, seorang ahli farmasi community caring pharmacy, dan juga Farah, juga ahli farmasi community caring pharmacy. Apa khabar kedua-duanya? Khabar baik. Baik. Dan kalau kita boleh kongsikan sedikit ini informasi yang mana di Malaysia seorang wanita menghabiskan 1/3 daripada usia mereka dalam fasa menopause. Namun ramai wanita tidak bersedia dan mengalami pelbagai perubahan fizikal dan juga emosi dalam diam di tengah-tengah stigma masyarakat. Hari ini kami nak membawa dan juga menjemput kedua-dua mereka, dan untuk kita membincangkan lagi berkenaan dengan kekeringan intim, simptom menopause yang kurang diketahui dalam kalangan wanita. Baik, kita nak tanya kepada Farah dan juga Safura, berapa agaknya kekeringan intim berlaku selepas dia putus haid ni? Okay, sebenarnya masalah kekeringan bahagian intim ini adalah sangat common dalam kalangan wanita yang sudah putus haid. Jadi berdasarkan daripada kajian yang telah dilakukan, kami mendapati sebanyak 50% kaum wanita yang sudah menopause akan mengalami masalah kekeringan bahagian intim ini. Okey, Safura nak tambah? Sebenarnya perkara ini biasa saja dialami oleh wanita selepas menopause. Disebabkan hormon estrogen, dia akan menurun lepas kita sudah putus haid. Jadi ini akan membuatkan tisu dinding faraj tu akan jadi nipis dan kering.
Tapi malangnya tak ramai yang rasa selesa untuk bercakap mengenai perkara ini sebab diorang rasa isu ni macam sensitif. Betul, sensitif satu, malu satu kan. Tapi kalau kita bercakap mengenai kekeringan ni juga kadang-kadang disebabkan gatal-gatal kan. Mungkin ini juga salah satu yang membuatkan kaum wanita ni tak selesa. Jadi apakah yang mungkin anda berdua, Safura, mungkin boleh kongsikan antara cadangan untuk membantu kaum hawa di luar sana untuk meredakan simptom ni? Okey. Mula sekali kita akan bercakap mengenai apa contoh-contoh simptom kekeringan bahagian intim ni lah. Okey, kebanyakan daripada para wanita yang mengalami masalah kekeringan bahagian intim ini, mereka akan komplain antara simptom yang dihadapi adalah seperti bermula dengan kekeringan di bahagian intim lah, kulit menjadi kering ataupun persekitaran menjadi kurang moist, and then diikuti dengan rasa gatal ya ataupun rasa pedih yang seperti membakar lah. Ada juga yang tersalah anggap dengan rasa gatal ini. Mereka ingatkan rasa gatal ini adalah disebabkan oleh salah pakai produk ataupun atau disebabkan oleh bahagian intim yang kurang bersih. Tapi sebenarnya mungkin ia adalah disebabkan oleh kekeringan bahagian intim inilah. And in worst case scenario, mereka akan mengalami kulit yang lebih sensitif lah. Ini menyebabkan rasa terlalu pedih lah, especially apabila mengelap bahagian tersebut. Okey. Menarik sekali. Kita baru dapat satu pendedahan dan juga saya sebenarnya suka bahawa pesari ini dibungkus secara individu kalau kita boleh lihat dan juga menjadikan dia sangat orang kata mudah untuk kita gunakan dan juga kebersihannya terpelihara. Jadi bagaimana agaknya kalau penonton nak tahu bagaimana cara untuk penggunaannya? Siapa? Jadi sekiranya ada wanita yang ada mengalami simptom-simptom kekeringan bahagian vagina macam ni, saya akan mengusulkan Dr. Wolf's Vagisan Moisturizing Cream-Oleum ni lah. Jadi dia adalah sejenis pessary yang akan boleh melegakan kekeringan bahagian intim wanita dengan kandungan lipid. Lipid ni dapat melegakan, melembapkan dan menjadikan kulit tu lebih lembut dan anjal. Sebagaimana kita pakai lotion untuk kulit kita, tapi ini untuk bahagian intim wanita lah. Dan cara untuk pakai kami biasa akan mengesyorkan para pengguna di luar sana untuk menggunakan pessary ini 1 kali sehari pada waktu malam. Jadi sebelum menggunakan Cream-Oleum ini, anda boleh pastikan anda sudah selesai segala urusan harian. Jadi sebelum tidur, this is the last step lah, sebelum tidur kita akan masukkan pessary ini. Cara untuk masukkan pessary ini dengan cara baring dalam keadaan terlentang, kemudian menggunakan jari yang bersih, masukkan pessary ini ke dalam bahagian intim sedalam yang mungkin. Dalam masa 30 minit, pessary yang bersifat separa pepecahan ini akan mencair dan dia akan membentuk satu krim lah dalam bahagian intim tu. Krim ini yang akan memberi kesan yang melegakan dan menyelesaikan masalah kekeringan itulah. Okey, tapi kalau saya boleh tambah, silakan Safura. Dia punya kesan tu serta-merta selepas penggunaan pertama dan juga boleh bertahan sampai 3 hari pun selepas penggunaan sebenarnya. Menarik sekali kan. Tapi saya lihat ada juga satu lagi produk di hadapan saya ni. Kalau kita mungkin boleh kongsikan juga bagaimana agaknya cara penggunaannya. Okey, saya terangkan ya. Selain daripada moisturizing Cream-Oleum, kita juga ada Dr. Wolf's Vagisan Moisturizing Cream lah. Yang ini untuk kegunaan dalaman dan juga luaran. So, untuk krim ni, dia mengandungi lipid dan juga kandungan air yang tinggi yang boleh melembapkan, melegakan simptom kekeringan tadi. Selain daripada tu, ini juga adalah alternatif lah untuk krim hormon. Okey, untuk cara pakai dia, setiap kekerapannya? Boleh dipakai beberapa kali satu hari. So setiap moisturizing cream ni akan didatangkan dengan pessary. So untuk kegunaan dalam, boleh ambil pessary ni 2.5 gram krim menggunakan pessary dan masukkan ke dalam bahagian faraj wanita lah. Tekan pemicit ni untuk masukkan krim dan juga untuk kegunaan luar boleh ambil 0.5 gram ataupun 1 hujung jari krim untuk disapu di kawasan luar faraj. Tapi pastikan tangan kita dah dicuci. Kan? Higiennya perlu dijaga juga. Okey, soalan saya, bolehkah kita guna kedua-duanya sekali produk ini secara serentak? Farah mungkin? Ya, betul. Vagisan Moisturizing Cream dengan Vagisan Cream-Oleum Pessary actually boleh digunakan secara serentak lah. Berdasarkan daripada feedback yang kami terima daripada pengguna-pengguna setia Vagisan ni, mereka mengatakan bahawa kebanyakan mereka akan menggunakan Vagisan Moisturizing Cream ni untuk
bahagian kawasan luar bahagian intim lah. And then manakala untuk the cremolum peseri dia akan menggunakan untuk kawasan dalam bahagian intim. And then ada juga yang mencadangkan untuk menyapu krim tersebut kepada peseri sebelum memasukkan peseri ke dalam bahagian intim. So actually produk ini boleh didapati dekat mana-mana caring pharmacy dan ianya berharga RM75 setiap satu. Okey, sekiranya anda merasakan masalah ini terlalu mengganggu rutin harian, boleh menguji ke mana-mana caring pharmacy untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar lah. Okey, baik. Terima kasih kita nak ucapkan atas perkongsian Safura dan juga Farah, dan harapnya memberi manfaat jugalah untuk kaum wanita. Aset perlu dijaga dengan kebersihan. Okey, baik. Kita nak terus dengan perkongsian topik kita, tapi sebelum tu kita nak saksikan terlebih dahulu serutan drama ini. Jom kita saksikan. Slow. Okay. Kiri. Terus. Ke kanan. Dah ke? Belum. Sikit lagi nak sampai. Okey, stop. Okay, ready? Ready. 1, 2, 3, surprise. Inilah dia surprise sebenar untuk isteri abang yang tercinta ni. Allah, sweetnya. Makan Tada! I love you. Okey, tapi kalau tak sedap jangan komplain tau. Ni 100% air tangan suami. Pakcik beli baju untuk aku. Weh, cantik-cantik pula tu. Oh, cantiknya. Harap awak suka baju-baju ni. Tu pun kalau awak rasa taste saya bukan taste pakcik-pakcik. Sekarang saya ada kerja sikit. Saya tunggu awak dinner kat tepi pantai. Ajak aku dinner? Okey. Sekarang cari baju dinner. Okey, baik, itu dia serutan drama yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu mengurat pasangan Fatin. Kalau kita lihat, sebelum kahwin bagi bunga, kita ingat tarikh lahir, kita ingat macam-macam tarikh couple pun ada. Kita setiap ingat bulan juga setiap bulan sambut anniversary itu. Tapi dah makin lama, mana Setahun kemudian masuk ada anak seorang, masuk anak dua orang, masuk anak tiga orang, hilang. Birthday anak je dapat. Okey. Itu sebenarnya senario yang berlaku dalam masyarakat kita, khususnya pasangan suami isteri. Tak semualah, tapi mungkin kadang-kadang disebabkan tuntutan kehidupan, kerja, rutin harian dan sebagainya, kita mula terabai berkenaan dengan apa yang sebenarnya pasangan kita perlukan, perhatian ke, dia nak kita ngurat ke apa ke, kita dah lupa. Hari ini kita nak kembalikan balik mood mengurat tu untuk pasangan, tak kira suami atau isteri. Kita nak bawakan dua tetamu kita di studio. Mereka ni memang pakar mengurat. Kita bawakan untuk anda. Kita nak belajar dari mereka. Yang pertamanya di sebelah saya, Haiza Hanafi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dia memang nyanyi je dah settle. Dan di hujung sana kita bersama dengan Cik Syaiful Bahri Othman. Hari ini perunding motivasi kita untuk hari ini. Terima kasih. Apa khabar Cik Syaiful, sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Sihat, sampingnya. Risau. Tapi sifu saya pakai mengurat. Okey, baik. Untuk kita berborak-borak tentang kita nak mengurat pasangan untuk hari ini, saya nak mula dengan Cik Syaiful terlebih dahulu. Silakan. Kita nak mengurat pasangan kita ni dah terima pasangan kita ni baik buruknya. Itulah rupa bangun tidur, itulah rupa nak tidur dan sebagainya. Tapi kenapa nak kena mengurat lagi? Kita kan dah terima mereka ni seadanya masa kahwin. Jawab. Wow, terima kasih Syira dan juga Fatin dan juga sahabat saya Haiza. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang bagus. Kenapa kita kena mengurat pasangan kita walaupun yalah kawan sebantal kan, kawan semeja makan dan sebagainya. So saya suka kepada istilah ataupun apa yang penerbit pilih tajuk pada hari ini. So semua orang tahu bahawa yang pilih tajuk tu tak salah Dia walaupun dia tengok spelling tu O dengan U tu dia ada beza sedikit tapi tetap sama. So mengurat tu dalam bahasa
kamus dalam bahasa, mengorat tu bahasa istilah dialek Pahang. Jadi dua-duanya sama, yang membawa maksud bahawa mencari perhatian ataupun nak mendapatkan perhatian. So itu istilahnya. So maknanya seseorang yang mengorat pasangan itu tidak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan perhatian ataupun respon yang positif daripada pasangannya. Nah, isunya kenapa benda tu harus dikekalkan? Itu yang sonok perbincangan kita pada hari ini, Aizah, kan? Walaupun saya seorang lelaki, tapi macam tak biasa pula. Kan? So biasa dengan balung kan. Ada backup. So jawapannya Syira, Nabi kata orang yang baik itu ataupun orang yang cemerlang itu hari ini lebih baik daripada hari semalam. So orang yang terpedaya itu adalah orang yang menjadikan hari ini sama macam semalam. Dan orang yang rosak, binasa ataupun celaka itu, minta maaf bahasa tu agak kasar sedikit, adalah orang yang menjadikan hari ini lebih buruk daripada hari semalam. So now dalam 3 kategori manusia itu agak-agak lah. So jangan jawab, penonton di rumah pun boleh tanya masing-masing. Kita duduk dalam kategori yang mana? Adakah kita merasa lagi current ataupun aura perkahwinan itu sama macam yang first day kita kan? So maka kalau begitu, berarti kita duduk dalam kategori manusia yang pertama tadi. Manusia yang cemerlang, manusia yang berjaya, iaitu dia merasakan bahawa hari-hari yang dilaluinya bertambah gembira, bertambah elok, bertambah positif, bertambah baik. Dan dia ada usaha, inisiatif dia untuk mengekalkan ataupun mencari dan menarik perhatian daripada pasangannya, sama ada suami ataupun isteri. So soalan tadi saya tinggalkan dengan 3 pilihan. Sejauh dah hati lah. Kalau Syira jawab dah hati, saya pun nak simpan jawapan, tapi kita nak tanya Haizah. Kita jawab. Awak yang mana? Awak yang mana? Kategori yang mana satu? Kita tak adalah nak kata cemerlang sangat, tapi B+ lah. Kita setiap hari mencuba untuk jadi yang terbaik. Sebab kalau kita rasa macam Syira kata dah kahwin, dah kenal, dah lah cukuplah tu kan. Lepas Fatin jawab tadi, penat lah nak layan kan. Dengar dia jawab tadi. Maksudnya kalau kita rasa macam tu, nanti kata janganlah selesa sangat. Sebab macam-macam benda boleh berlaku ni dalam dunia ni kan, dalam rumah tangga. Jadi mencipta sesuatu yang bukanlah orang kata kelainan tu macam hari ni jadi tu, esok jadi ni, tak. Maksudnya ada sesuatu yang macam mungkin hanya dengan sekecil-kecil benda. Contoh balik penat, kita hulurkan air, ataupun adalah benda yang kita borak ataupun kita cakap petang ni kita pergi minum dekat ni nak. Kita tahu suami kita suka apa. Contoh macam Aizat punya suami, dia suka makan kuih-kuih kampung kan. Kadang-kadang petang dah habis je apa-apa kerja, jom minum petang. So kita buat aktiviti tu sama-sama. Curi masa sikit lah. Curi masa. Itu mungkin ada yang boleh mencuri ataupun buat satu benda yang mungkin sebelum ni dia rasa macam kita tak beri perhatian pada dia kan. Itu mungkin salah satu cara untuk mengurat juga. Kan. Mengusik. Sebab mengurat tu maksud dia mengusik. Mencari perhatian kan. Itu antaranya. Okey, tapi pernah tak Aizah sendiri macam rindunya zaman kena ngorat dulu. Pernah tak ada terdetik? Walaupun yelah kita bila dah lain tahun ni dia lain cara pendekatan yang kita lakukan. Dia tahu tu macam banyak boyfriend tu. Betul lah. Tapi pernah tak terdetik? Pernah tak rindu? Kalau nak kata mengorat tu, sampai sekarang Aizah ingat momen tu. Sebab dengan hanya satu jelingan sahaja. Dari mata turun ke hati. Daripada masa tu belum suamilah kan. Dia macam tengok kita macam tu je. Dia agak kening macam tu je. Saya masih ternampak-nampak lagi. Betul, orang kata mata tu bahaya. Ya, betul. Okey. Tapi apa yang dikongsikan Aizah tadi tu, banyak sebenarnya kita dapat luangkan masa, curi waktu untuk bersama ataupun kita ambil, orang kata ada effort sedikit untuk kita layan pasangan kita ni. Tapi bercakap mengenai effort ni lah, kita punya rasa macam setiap hari kita tak ada masa. Kadang-kadang masa kita tu dah penuh. Jadi kita nak luangkan sedikit pemikiran untuk kita layan pasangan kita tu. Kita bercakap mengenai isteri kepada suami lah. Kadang-kadang tak apalah, dia faham. Ini istilah ini dia menggunakan tak apa, faham. Tapi lama-lama dia akan menjadi sesuatu yang barah, mungkin akan memberi kesan kepada rumah tangga. Cik Saiful? Okey, terima kasih. Soalan yang bagus. Ni yang dikatakan bom jangka. Kan. So kita faham bahawa sekarang ataupun waktu yang ada pada ketika ini ramai isteri-isteri yang berkerjaya. So bila berkerjaya, suka tak suka, komitmen dari sudut masa waktu tu memang dia terbahagi banyak
berminat kepada beberapa perkara. Tapi walau bagaimanapun Fatinat, dia tidak boleh menjadikan dia sebagai satu alasan untuk dia tidak cuba untuk menawan, kan, mengusik dan mengorat pasangan dia kembali. Sebab kalau perbuatan tersebut tidak dilakukan, sebab kata Aizah tadi, bimbang-bimbang, kita duduk dalam satu comfort zone. Itu yang selesa sangat. Pakai baju dah koyak sampai ke bawah pun kita selesa. Baju kelawar sampai ke sini kan baru bincang benda tu tadi. Kan? Itulah yang paling selesa. Tapi Cik Saiful setuju kan, itu tidak hanya tertakluk kepada lelaki tengok ataupun suami tengok isteri kan. Betul. Isteri tengok suami pun kena jaga. Dia kedua-dua. Kedua-dua sekali. Kan? So saya tegur perempuan dulu, tapi nak tengok dia punya respon tu kan. So cepat dia mata kan. Tapi betul, kedua-duanya, lelaki dan juga wanita. Dan kalau kita tengok yang elok juga. Yes, betul. Kalau kita nak ambil contoh baliklah. Okey, kalau kita nak ambil contoh, mentang-mentang saya seorang lelaki, tak apa. Baginda Nabi SAW sendiri pun, kalau kita baca sirah dia, baginda tidak pernah duduk di samping isteri dalam keadaan yang tidak disukai oleh isterinya, melainkan dalam keadaan keterampilan yang baik dan juga bau wangi-wangian. So therefore, bila kita sebut tentang mengurat ini, kita tak boleh lari daripada dua perbuatan, iaitu faktor luaran dan juga faktor dalaman. So apa yang dikatakan faktor luaran, seperti yang kita bincangkan tadi, semua orang tahu, penonton pun semua tahu, dari sudut penampilannya, dari sudut komunikasinya, lemah lembut dan sebagainya, untuk menarik perhatian, dari sudut sentuhan, ini pun penting, kan. Dan yang paling utama, saya kaitkan dengan apa yang sahabat saya Puan Reza katakan tadi, iaitu eye contact, mata. Itu sangat penting. Sebab apa? Kadang-kadang dengan memberi tumpuan apabila pasangan berbicara, itu juga merupakan satu daya tarikan penghargaan yang pasangan itu dapat merasakan bahawa pada ketika itu kita sedang memberi perhatian ataupun menggoda pasangan kita dengan tumpuan terhadap apa yang dia katakan. So itu penting. Ramai pasangan hari ini, suami dan isteri kecewa bila mana pasangan banyak menumpukan perhatian mata dia, eye contact dia kepada telefon. Betul lah. Kan? Lepas balik kerja, sebelum pergi kerja. Betul. Sabar. Tak apa, baru alasannya mudah je. Yang dengar telinga, bukan mata. Cakap je apa awak nak cakap. Tapi bila tanya balik apa tadi? Apa tu? Bila tanya balik tadi kan nak cakap bila? You ulang balik apa you cakap. Okey, tapi sebelum tu kita nak kongsi juga daripada kawan kita ni, daripada Adinda Sua. Ini saya setuju. Mengurat pasangan, saya je yang selalu mengurat suami. Suami busy je manjang. Saya kalau rasa hubungan dah semakin renggang, saya plan nak honeymoon lagi. Masa tu encik suami akan mengurat saya balik. Isteri, kalau sayang suami, encik suami kena banyak mengalah. Ni kita nak cakap sebenarnya. Dalam kita menjayakan rumah tangga, kita perlukan dua orang. Suami dan juga isteri. Bukan isteri je yang nak kena cantik. Bukan isteri je nak kena masak. Bukan isteri je nak kena ni dah luar perasaan dah ni. Wanita hari ni, kita benar. Bukan maksudnya bukan sahaja wanita yang kena main peranan, tetapi juga suami perlukan dua komunikasi. Haiza, macam mana? Okey, saya dia bukanlah nak kata nak puji ke apa, tapi saya beruntung mendapat suami yang memang kerja dapur dia sangat tip-top. Jangan baik tu sangat. Maksudnya saya tak tahu, mungkin ini praktis daripada kecil dan mak dia mendidik dia macam mana, dan memang masa saya kenal dia pun mak dia cakap yang dia ni kalau nak tahu dia macam anak dara. Dia memang anak dia lelaki ni lah. Kalau ada orang datang pun dia macam tak adalah, kadang-kadang kan nak bercampur sangat. Bukanlah dia tak campur orang, tetapi dia macam okey orang datang dia masuk bilik. Macam menyorok ke tak tahulah, sebab dia mungkin ada pemalu sikit. Kalau dia dah kenal betul baru dia ni kan. Dan itu yang membuatkan saya okey, kadang-kadang kita selamat. Kita cerita ni kan tak tahulah, kadang-kadang kalau orang yang tak faham kata apa punya bini ni semua lelaki yang buat. Tak, tapi kita balik kerja kadang dia dah ada dekat rumah. Kadang kita tengok dekat atas meja tu kan, dah siap kadang-kadang macam dia pun hebat juga, pandai buat cekodok pisang, buat nasi goreng. Hari-hari kena urat ya. Wow, untungnya awak. Maknanya itulah kat situ. Tapi kita pun tak tahu, mungkin ni Aizah cerita ni kalaulah dia menonton, mungkin dia terfikir, kau ingat dah cukup banyak kau ngorak aku. Kita tak tahu juga kan. Jadi benda tu kena jaga jugalah. Tapi kadang-kadang dia datang secara spontan. Kita tak fikir pun kita nak mengorak, tapi itu memang rasa untuk kita nak membahagiakan isteri kita. Okey, tak apa, kita nak redakan keadaan sekejap ni. Kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom.
saya lagi suka define that word mengurat kepada ambil hati pasangan. Kan? Perlu sebenarnya kita sentiasa ambil hati, ambil tahu perasaan ataupun apa yang pasangan kita suka, sebab dalam perhubungan tu, especially dalam perkahwinan tu, kita partner kita compliment each other kan. Perlu untuk kita keep the spark ada sentiasa, sebab hubungan kan long term. Kalau kita stop flirting bila kita dah dapat pasangan, kita akan jadi bosan hubungan tu. So kita kena keep on going untuk hubungan tu last a bit longer. Ya, perlu untuk mengurat, untuk mengambil hati untuk kebahagiaan masing-masing lah. Perlu, memang perlu. Kalau saya macam maybe pergi date, pergi makan dekat tempat favorite partner tu, and then after that kita macam mengurat macam, oh handsome-nya you hari ni, cantiknya you hari ni, macam tu. Ucaplah kata-kata yang sweet, I love you, dekat rumah, kasih sayang antara satu sama lain. Mungkin tak payah tunggu anniversary ataupun birthday je kot. Mungkin pick any days yang kita rasa macam kita nak surprisekan pasangan kita, surprise dia. Itu adalah cara untuk kita ambil hati pasangan. So, okey, saya setuju Abang Fatah cakap tu. Tak kira lah waktu atau ada apa-apa yang istimewa, setiap hari pun kita boleh beri kejutan kepada pasangan kita, apa sahaja. Okey, tapi mungkinlah kita nak kita fokuskan kepada mereka yang dah berkahwin, ada kehangatan cintanya. Bila dah beberapa anak, mungkin dah ada orang kata suam. Kan, tapi bila orang kata dah lama, dah berpuluh tahun kahwin, bagaimana sebenarnya cara nak menguratnya, Cik Saiful? Okey, terima kasih. Bila dah sebut berpuluh tahun tu, ni tak lari daripada pasangan yang dalam kurungan remaja purba. Opa-opa. Opa-opa. Jadi remaja tu kena sebut. Betul. Baik, dia sebenarnya bila sampai satu tahap yang umur yang sedemikian, bukan mengurat tu tak timbul, dia timbul. Cuma tinggal lagi kebanyakan di antara mereka itu dibayangi oleh komitmen, terutama kepada cucu-cucu pada ketika itu, kepada anak-anak pada ketika itu, yang menyebabkan sebagai anak-anak dan cucu ni nampak macam suam-suam biasa-biasa saja, tapi harus diingat mereka bersama dah berpuluh-puluh tahun. Kan, so macam yang saya katakan tadi, ada orang tunjukkan sikap ataupun ingin memikat hati pasangan tu melalui perkataan. So, saya sayang awak, saya cinta awak dan sebagainya. Cantik awak hari ni. Dan sebenarnya kajian juga menunjukkan bahawa orang perempuan agak-agaklah nak berapa suami sebut I love you satu hari? Sampai mulut dia penat. Sampai mulut dia penat. Sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Nampak? Ni soalan tanya perempuan. Sampai jana. Kita orang jawab. Dia orang lelaki pula jawab. Awak ingat saya buat kerja tu je ke satu hari? Dia nak mengeluh. Tak ada. Gua. So, that means maksudnya, berbalik pada soalan tadi, menunjuk ataupun berkorban untuk pasangan juga merupakan di antara salah satu simbol seseorang itu ingin menarik perhatian ataupun istilah kata tajuk kita hari ini, mengurat pasangan. Dan apa yang saya nak katakan bahawa itu adalah faktor luaran. Yang kita bincang tadi itu adalah faktor luaran. Tetapi ramai dan acap kali di antara kita tak sedar. Ada kalanya kita lakukan, ada kalanya ramai yang terlepas pandang. Untuk buat apa? Faktor dalaman. Faktor dalaman itu sangat penting untuk mengikat hati ataupun untuk mewujudkan rasa mengurat pasangan tu melalui dalaman. Baja lah orang kata dia kalau dah ada terasa sentuhan dekat kita punya hati jiwa tu, dia automatik kita punya perlakuan tu akan menunjukkan yang positif. Betul-betul muka pun berseri-seri. Betul. Saya rasa mungkin ni kajian lapangan saya banyak melihat kepada kes bila bersebut tentang khususnya warga emas dan sebagainya. Pernah tak kita jumpa pasangan yang wajah suami isteri hampir sama? Ada. Setelah berpuluh-puluh tahun berkahwin, betul? So, itu secara tak langsung, kalau kita lihat dan kita pandang, yang membezakan cuma isteri tu tak ada misai je. Kan? So, lelaki perempuan je. Kan? Yes, betul. Tetapi, yang faktor dalaman ni yang saya katakan tadi adalah bagaimana seseorang individu ataupun pasangan tersebut membentuk aura yang sempurna. Supaya dengan aura ataupun dengan, orang kata apa, yang dalaman, faktor dalaman itu dikeluarkan, dia menjadi keselesaan kepada pasangan. Yang ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak pikat pasangan kita, tetapi kita tidak membetulkan faktor
dalaman yang ada dalam diri kita. Okey, baik Cik Saiful, saya setuju dengan Cik Saiful dan saya juga setuju dengan komen daripada penonton kita ini daripada Linda Mamain, katanya salam Jumaat semua, mengurat pasangan memang perlu dalam rumah tangga, kena terapkan macam mana awal perkenalan nak mengurat pasangan mula-mula dulu dan perlu diteruskan walaupun anak dah ramai, memang sweet, semua pasangan mengharapkan keadaan seperti itu. Terima kasih Linda Mamain, kami doakan terbaik untuk anda dan juga pasangan. Baik, dan di hujung ini tak sedar tiba-tiba dah hujung. Baru tanya daripada soalan rasanya tadi. Tak puas pula. Okey, tak apa. Untuk kita fahamkan ataupun kita nak sebarkan lagi yang kata positif di antara hubungan itu kan. Haiza mungkin ada kata-kata atau nasihat di luar sana. Jangan pernah rasa penat untuk menyemarakkan kasih sayang bersama dengan pasangan kita. Every day tu mesti akan ada benda barunya kan. Kalau kita rasa tak ada dengan perlakuan kan, tak ada sentuhan ke apa, mungkin bila kita bercerita by phone, by WhatsApp tu sebenarnya pun ada cara nak mengurat suami kita. Dia adalah apa benda yang kita nak type tu kan. Pandai-pandailah korang nak create macam mana. Kan banyak emoticon tu. Kan? Kalau tak tertype, hantar je gambar. Betul-betul. Okey. Dan Cik Saiful di hujung ini. Okey, secara ringkas ya. So kadang-kadang kita lost, kita tak ada idea macam mana nak mengurat pasangan kita, betul? So yang ini yang kita perlukan, iaitu doa, dan yang keduanya adalah cuci hati dan minda kita supaya apa yang kita keluarkan tersebut menyenangkan orang lain. Kata Imam Syafi'i, sesiapa yang ingin dihormati, dia perlu menghormati orang lain terlebih dahulu. InsyaAllah dia akan dihormati. Wallahu a'lam. Wow, itu dia. Saya rasa ramai penonton dah ada semangat baru hari ini. Hari ini Jumaat, kita mengurat pasangan kita. Okay? Dan kita ada sesuatu juga nak dikongsikan. Tapi sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih Cik Saiful dan juga Haiza atas perkongsian untuk hikayat perkahwinan kita hari ini berkenaan dengan mengurat. Jadikan ini sebagai titik permulaan untuk mengurat pasangan kita. Okey, baik, ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda, yang mana program Pediasure Grow to Great musim kedua, inisiatif oleh ABED dan Kelab Bola Sepak Real Madrid menampilkan dokuseri pada setiap hari Ahad jam 7.30 malam di TV3. Ia bermatlamat untuk mendidik dan mengajak rakyat Malaysia untuk lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk pembesaran optimum kanak-kanak. Masalah kebantutan boleh diatasi dengan pemilihan makanan yang seimbang mengikut usia. Pediasure dirumus secara saintifik untuk menangani jurang nutrisi sambil membantu kanak-kanak mencapai tumbesaran yang lebih baik. Betul tu, dan ibu bapa digalakkan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan. Untuk itu jom kita tengok promo ini. Jom. Cabaran pertama program Pediasure telah bermula. Ketangkasan mereka bergelar pemain bola sepak profesional mula dicabar. Apa saja drill you buat, ini adalah cara bila you dah keluar nanti. Baik, itu dia. Kita harapkan penonton hari ini dapat segala manfaat yang kita kongsikan untuk hari ini. Jangan lupa komunikasi penting. Kita jangan lupa juga usaha daripada kedua-dua pihak juga penting untuk kita harmonikan lagi rumah tangga itu. Setiap hari bangun kita buat sesuatu kebaikan untuk pasangan kita, insya-Allah. Lama-lama kita dah tahu dah macam mana cara nak mengurat tu. Terima kasih juga kepada tetamu kita hari ini. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, Syira ada satu lagi untuk dikongsikan bersama dengan anda. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Dalam kita nak mengurat pasangan tu, kita dah tahu semua tips dan sebagainya. Bukan luaran je kena jaga. Nak mengurat pasangan ni, dalaman pun kena sihat, kena sama-sama cantik. Dan untuk itu saya bersama dengan Dato' Azril Muhammad Raziz selaku pengasas V-Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Sihat, Syira? Warna diraja kuning. Saya sihat walafiat. Syira hijau pelawar. Alhamdulillah. Okey, baik Dato'. Masuk je ke studio Wanita hari ini. Pasti ada benda yang Dato' nak paparkan kepada penonton. Silakan, Dato'. Okey, terima kasih Syira. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini. Syira, hari ini saya bukan nak mengorak penonton Wanita hari ini, tapi saya nak berkongsi kebaikan dengan anda semua ya. Syira, hampir 15 tahun di Wanita hari ini bukan satu tempoh yang singkat seperti anda pasti ya. Banyak sangat dokumen-dokumen kelulusan yang kita perlu pamerkan ya untuk bersiaran di kaca TV, dan sudah tentulah produk V-Asia yang saya bawa ni adalah produk yang berkualiti tinggi, alhamdulillah ya. Hampir 15 tahun saya kira Syira, kami mempunyai ramai sangat testimoni-testimoni yang berjaya keluar permasalahan kesihatan yang semakin cantik, yang berjaya dapatkan bentuk berat badan yang ideal ya. Jadi hari
hari saya bawakan lagi produk yang terbaru daripada VAC hari Pati Halia Extra ni, Syira. Yang mana ini adalah rumusan daripada Halia Bentong. Sangat-sangat bagus ya. Kita ketahui khasiat Halia Bentong ni dapat membantu untuk membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Tambah lagi Syira ya, dalam Pati Halia Extra VAC ni ada rumusan lada hitam daripada Sarawak yang kita gunakan. Kemudiannya bawang putih tunggal yang sangat-sangat bagus ya. Yang mana kedua-dua bahan ini dapat membantu ya untuk mengurangkan kolesterol berlebihan dalam tubuh badan, membuang lebihan angin. Dan juga Syira, masyarakat di China mereka percaya khasiat bawang putih dan hal ini dapat membantu memanjangkan hayat seseorang. Dan Syira, satu pembacaan saya ya, 62.1% ya di akhbar utusan mendapati ya 62.1% daripada 600,000 pekerja di Malaysia ya berhadapan dengan penyakit yang mempunyai kolesterol yang tinggi, Syira. Dan juga ya berhadapan dengan masalah kardiovaskular yang saya kira perkara ini sangat-sangat membimbangkan. Sebab tu ya kita perlu dapatkan satu makanan tambahan, amalkan makanan yang sihat. Saya kira seperti Pati Halia Extra ni yang dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan, Syira. Dan Pati Halia Extra VAC ni adalah produk kesihatan yang sangat-sangat pemilik. Harga dia sangat-sangat rendah, RM65 sahaja. Dan kalau saya akan amalkan waktu malam sebelum tidur. Dan juga kita ada promosi yang sangat-sangat murah ya di Shopee dan juga di Wow Shop. Boleh buka website Wow Shop, beli di sana. Ada promosi yang sangat-sangat istimewa. 2 botol hanya RM100 saja, Syira. Dapat lagi percuma lotion panas asli. Dan seterusnya, Syira, saya bawakan ni dia minuman tambahan juga, iaitu Platinum Drink VAC ni, harga RM99, Syira. Yang mana Platinum Drink ni, kalau anda amalkan Pati Halia waktu malam, waktu pagi boleh dapatkan Platinum Drink ni. Yang mana Platinum Drink ni sebagai sumber vitamin dan nutrisi dapat membantu juga untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Yang mana intipati utama dalam Platinum Drink ni adalah buah-buahan yang tinggi antioksidan ya, seperti buah makui berry. Syira, tahu tak kenapa makanan yang tinggi antioksidan sangat-sangat penting ya? Sebab apa? Yang pertama sekali dapat membantu membaik pulih dalaman, organ dalaman kita ya, supaya berfungsi dengan baik. Sebab apa? Saya percaya pasti ya, ramai orang ya bila dah makin berusia kadang-kadang ya ada penyakit bakar rangkai, kemudiannya ada masalah lengan-lengan badan ya, lutut, naik tangga pun rasa susah, kadang-kadang solat pun terpaksa duduk ya. Saya kira perkara ini sangat-sangat membimbangkan ya. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok ramai antara kita ya yang tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang ya. Kadang-kadang disebabkan oleh pemakanan kita ya, Syira, kita makan berlebihan, langsung tak boleh ambil makanan manis ya. Sebab apa? Ada masalah kesihatan. Langsung juga tak boleh ambil makanan laut ya. Tak kurang juga ya kadang-kadang kalau kita tengok ya, disebabkan oleh pemakanan ni kita kadang-kadang pergerakan kita terbatas dan sebagainya. Sebab tu, Syira, Platinum Drink VAC adalah formulasi khas untuk kesihatan anda, yang mana kalau saya amalkan waktu pagi ya sebagai sumber vitamin dan nutrisi, yang mana ya pengambilannya sangat-sangat baik. Sebab apa? Saya akan rasa lebih bertenaga seawal pengambilan ni, insya-Allah ya. Kalau anda ya kadang-kadang ada masalah kesihatan dan sebagainya, Syira ya, kalau kita tengok intipati bahan-bahan terbaik dalam ni ada 65 buah dan herba ya, yang mana kesemuanya mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi. Sebagai contoh ya, buah makui berry ni sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan. Dan kalau tengok kat tepi ni, Syira, tepi kotak ni, nampak tak? Bahan-bahan yang sangat premium ya, kandungan-kandungan intipati herba yang sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Kesemuanya 65 buah dan herba, saya kira ya sangat-sangat tinggi dengan nutrisi dan vitamin, yang mana seawal pengambilan dia badan akan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Syira, tu dia Platinum Drink VAC ni. Dan cara pengambilan pun sangat-sangat mudah. Waktu pagi amalkan 15 hingga 30 ml dah cukup. Dan paling penting ya, formulasinya tanpa gula, sesuai untuk semua peringkat umur. Dan anda juga yang ada masalah kesihatan boleh juga dapatkan Platinum Drink VAC ni, Syira. Dan seterusnya, Syira ya, yang ketiga saya bawa hari ini Orange Fiber Extra ya. Bercakap mengenai Orange Fiber ni, saya percaya pasti ya, disebabkan oleh kurangnya pengambilan serat, ramai antara kita yang berhadapan dengan masalah berat badan yang berlebihan. Sebab tu pentingnya untuk anda amalkan serat yang mencukupi. Orange Fiber Extra ni dapat membantu ya untuk mengatasi masalah sembelit. Dan tengok kat TV sekarang ya, Syira, ini adalah bahan-bahan yang mana tinggi antioksidan, seperti saya katakan tadi ya, buah makui berry yang sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Dan seterusnya, Syira ya, yang mana Orange Fiber Extra VAC ni sangat-sangat baik. Sebab apa? Dapat membantu anda untuk mencapai berat badan yang ideal. Seawal 4 hingga 6 jam pengambilan dia, anda akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam. Dan sebenarnya, Syira, ada pengguna yang tanya, dia kata dia takut nak amalkan Orange Fiber ni sebab apa? Takut kerap ketandas. Dan sebenarnya anda tak perlu risau, hanya pada peringkat awal sahaja dan bergantung kepada keadaan tubuh badan. Kalau badan kita banyak toksin, Syira, sudah tentu anda akan kerap ketandas. Tapi once toksin tu dah bersih, usus kita dah bersih, kita hanya akan ketandas hanya 1 ataupun 2 kali sehari saja ya. Yang mana Apple Fiber Extra ni untuk berat badan kurang daripada 70 kg. Kalau anda lebih daripada 70 kg boleh dapatkan Orange Fiber Extra ni, yang mana sangat-sangat baik ya untuk membantu anda untuk mencapai berat badan yang ideal. Dan masa sama juga, Syira ya, dapat membantu mengatasi masalah sembelit. Kadang-kadang ramai antara kita disebabkan oleh faktor pemakanan, tak jaga makanan ya, ada masalah sembelit, memerap lama kat tandas, susah untuk lawas. Jadi amalkan Orange Fiber Extra ni kalau anda berat lebih 70 kg. Kalau kurang 70 kg dapatkan Apple Fiber Extra, yang mana, Syira, sangat-sangat baik ya. Perut kita pun rasa lebih selesa, lebih ringan, penghadaman pun lebih baik, Syira. Dan yang terakhir, baik, Syira, seterusnya. Yang ni
khusus untuk wanita ya, kopi dara. Untuk anda wanita-wanita yang dah berusia yang nak kekal seperti anak dara, nak cantik dalaman ya, nak muda Syira, kopi dara ni formulasi herba-herba terbaik untuk wanita seperti Kak Cik Fatimah, manja kani dan juga akas rapat. Harga pun sangat murah Syira, hanya RM28 saja. Ada 10 sachet boleh jadikan sebagai minuman kopi harian anda. Rasa yang sangat-sangat sedap ya, sangat-sangat baik untuk dalaman wanita. Hanya wanita yang dah amalkan je yang tahu kehebatan kopi dara ni. Sebab tu kalau anda ya yang masih belum berkahwin pun boleh amalkan. Tapi kalau anda yang dah berkahwin, dah beranak pinak Syira, saya sangat cadangkan anda amalkan rasai kelainan ya. Sebab apa? Dapat membantu juga untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga Syira. Dan semua produk-produk biasa ni anda boleh dapati di toko-toko jamu yang berhampiran. Ataupun boleh hubungi ya hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990 untuk konsultasi secara cuma. Jangan lupa follow TikTok kami Syira, banyak juga perkongsian-perkongsian. Kita juga ada jual di TikTok Shop dan juga di Shopee ya, kalau anda nak potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa Syira ya. Sampai itu juga boleh dapati di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu Syira, pastikan Big Asia baru beli, sebab apa? Big Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang memilik. Dan dengan setiap pembelian produk Big Asia, kita juga turut salurkan kepada Yayasan Big Asia untuk membangunkan ya mereka yang memerlukan. Sebab tu Syira, kalau anda membeli produk Big Asia, jangan risau ya. Sebab apa? Bahagian ada kita sumbangkan, salurkan kepada mereka yang memerlukan Syira. Jadi untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh, waktu malam boleh dapatkan Pati Halia ni, minum waktu malam. Kita akan rasa lebih ringan, buang angin Syira. Waktu pagi boleh minum Platinum Drink ni sebagai sumber vitamin dan nutrisi. Untuk capai berat badan yang adil, dapatkan Orange Fiber Extra Big Asia. Dan juga untuk dalaman wanita, jangan lupa minum kopi dara ni. Sangat-sangat baik. Okey, baik. Terima kasih Datuk Azri Muhammad Razi, pengasas Big Asia Cosmetic and Healthcare, atas penerangan yang cukup baik dan juga manfaat tadi. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Kami pun dah sampai di hujung siaran, tapi sebelum tu kita nak kongsikan sekali lagi berkenaan dengan program Perdisua Grow to Great musim kedua. Inisiatif oleh Albert dan Kelab Bola Sepak Real Madrid menampilkan doku-siri pada setiap hari Ahad jam 7.30 malam di TV3. Ia bermatlamat untuk mendidik dan mengajak rakyat Malaysia menjadi lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk tumbesaran optimum kanak-kanak. Baik, masalah kebantutan boleh diatasi dengan pemilihan makanan yang seimbang mengikut usia. Pediasure dirumus secara saintifik untuk menangani jurang nutrisi sambil membantu kanak-kanak mencapai tumbesaran yang lebih baik. Untuk itu, ibu bapa digalakkan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan. Ya, jom kita saksikan VT ini terlebih dahulu. Cabaran pertama program Pediasure telah bermula. Ketangkasan mereka bergelar pemain bola sepak profesional mula dicabar. Apa saja drill you buat, ini adalah cara bila you dah keluar nanti profesional, inilah drill dia. Kita akan adakan Nutrition Challenge pada malam ni. Pediasure Grow to Great musim kedua, Ahad ini jam 7.30 malam hanya di TV3. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudi berkongsi pelbagai pengalaman yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dan kalau boleh saya nak baca sikit satu dua lagi. Sila. Daripada Ashikin Saleh, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Jumaat semua. Mengurat pasangan dulu-dulu masa awal adalah, tapi sekarang masing-masing dah sibuk. Tak ada masa untuk mengurat. Jarang-jarang sekali si suami hendak mengurat ataupun mengambil hati pasangan. Lagi-lagi bila masing-masing dah berusia, jangan macam tu. Walaupun dah berusia, mesti ada cara yang lebih manis untuk kita mengurat pasangan kita. Sama-sama cari. Okey, sedikit daripada Razia Z. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Wanita hari ini saya sentiasa ambil berat dalam hubungan kasih cinta bersama suami. Walaupun suami dah tak kuat jalan, rutin tetap sama, rasa perasaan tak pernah berubah. Begitu juga suami. Minum petang sama-sama, sentiasa ada aktiviti bersama. Cucuk kodok ikan bilis campur bawang sentiasa mengikat kasih sayang kami. Alhamdulillah, anak-anak pun dah berusia 30 tahun, 27 tahun, 21, 16 dengan 13. Ini mungkin kita boleh contohilah dari segi masakan, dari segi perbuatan, dari segi sentuhan untuk kita mengikat kasih sayang tu. Lama berkahwin, anak-anak semua dah besar, masih lagi bahagia. Masih lagi bahagia. Baik, terima kasih banyak semua. Kami harapkan hari ini menjadi titik permulaan kepada pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin dah hilang rasa spark, dah hilang rasa kemanisan itu. Dan wanita hari ini akan kembali hari Isnin dengan topiknya, Fatin. Kita bawakan topiknya adalah salah ke bagi pinjam? Pinjam pun salah, tak pinjam pun salah. Awak pernah ada pengalaman ni? Ada pengalaman, tapi masalahnya bila kita bagi pinjam, orang buat hak. Ataupun kalau kita bagi pinjam, kita sendiri tak tahu macam mana kita nak minta. Bagaimana cara yang paling sopan untuk kita minta
balik hak kita. Tak apa, nanti kita akan bincangkan hari Isnin berkenaan dengan topik ini. Apa pun, terus jaga diri anda. Selamat berhujung minggu daripada kami Wanita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam sayang untuk semua. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.